Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Dah sampai ke tahap penyelesaian dah ni. Tak sah kita cari nilai trigo. Di sini kita nak cari nilai sudut. Tak sama tu. Tak sama. Okey? Yang ni cikgu nak contoh. Cikgu nak contoh macam mana kita nak selesai. Cikgu ambil soalan dia dulu, nak tengok betul-betul soalan dia. Yang ni ya. Kita nak faham betul-betul ni. Ni banyak lah. Cukup banyak lah nak contoh. Nak tengok soalan dia dulu. Ini sangat penting. Okey, apa dia nak? Soalan. Satu lagi, nak ambil yang kita ambil yang sini ya. Soalan ni. Dia kata selesaikan setiap persamaan berikut. Kalau dia kata selesaikan di sini, automatik nak cari unknown. Dah faham? Okey, dia kata selesaikan, itu bermaksud nak cari unknown. Unknown dia siapa? Unknown adalah X. X tu yang nak cari. Bukan tan X. Tan X dia bagi dah. Satu, yang pertama. Kemudian tengok pula X tu duduk tang mana? Salah satulah. Dalam sebutan pi ke, dalam sebutan sudut darjah ke, tak kisah. Maknanya di sini X tu boleh jadi sukuan pertama ke, sukuan kedua ke, sukuan ketiga ke, sukuan keempat ke. Kena faham tu. Sebab dia habaq sampai 360 darjah. Maknanya satu pusingan. Ini satu lagi soalan favourite lah. Dan X tu pun dia mungkin boleh berubah. 2X ke, setengah X ke, 3X ke, berapa X ke boleh. Ni. Dia boleh berubah lagi. Sebab kita dah belajar sudut ganda berganda dengan sudut separuh, tak mustahil dia boleh bagi juga macam tu. Ya. Tak kisah dia bagi apa pun tak apa, asal kita tahu satu konsep tu pegang sampai bila-bila. Konsep dia satu je. Dua je. Konsep dia dua je. Pegang pada konsep tu, mainlah apa pun kita boleh jawab. Okey? Ni cikgu nak contoh. Faham baik-baik. Boleh faham mak ni, boleh buat latihan dah. Tak ada masalah. Okey, pertama. Kita tengok dulu tan dia ni ataupun apa-apa trigo dekat sini. Tengok dia positif ke negatif ke. Dia boleh bagi dua-dua. Sama ada positif atau negatif. Jadi kebetulan di sini kita ada tan. Tan positif. Kena tahu. Kalau tan ni dia positif, sukuan mana boleh masuk? A, S, T, C. Itu kena tahu. So dia boleh masuk sukuan pertama dengan kawan-kawan. Ya, sukuan ketiga. Itu dulu. Pegang hak tu dulu. Kita tengok depan ni. Tengok depan tu. Kalau dia kata positif, sukuan 1 dan sukuan 3. Ini sukuan. Kalau dia kata negatif, sukuan 2 dengan 4. Okey. So sekarang kita positif. Jadi tengok kalau negatif lagi. Kita tengok positif dulu. Okey. Baik. Jangan tunggu lama-lama. Terus buat. Jangan kacau di bawah ni. Jangan dikacau di bawah soalan. Di bawah soalan kita nak tulis hak ni je. Tulis hak tu je. So di sini lukis rajah sukuan pertama. X duduk dekat sini. Di sini tak main suruh cah tua sebab tak ada. Kalau pecahan, ya. Ini sebab dia adalah nilai perpuluhan. Tak boleh dah kena kata suruh cah tua. Tapi tetap dia ada X tu. Okey, tetap dia ada X kat sini. Lepas tu sukuan pertama dengan sukuan ketiga. Itu je dulu kita pegang. Baik. Di sini tak ada pilihan, kena pakai kalkulator lah. Nak cari sudut. Tengok.
ada shift tan. Dia kena ambil shift tan. Tekan tan. Tangent ya. Shift tan maka dia naik. Nampak tak? Dia naik kuasa -1. Lepas tu ambil nilai tadi. Ambil nilai ni 1.804. Okey, maka dia akan naik macam ni lah. Kan? 1.84 tekan sama dengan. Nampak? 60.99, so boleh dianggap sebagai 61 lah. Okey, kita ambil 61 darjah. Kalau dia ada di sini lagi 9, kalau bukan 99 ni dia kena ambil 60 poin berapa ataupun tekan yang ini untuk dapat darjah dan minit. Kalau di sini cuba tekan yang darjah minit tu, yang tu yang lebih tepat. Nampak? 60 darjah 59. So 59 ni kita anggap sebagai 60 lah. Okey, 60 minit. Apa ni 61 boleh naik di sini. Ingat 60 jadi 61, kan? Alright. So di sini kita ambil 61. Jangan tulis lagi dekat jawapan. Tulis di sini sahaja. Okey, di sini saja yang 61. Darjah. Okey. Dan sukuan ketiga jangan lupa. Dia kena lukis awal-awal tadi. Tang ni yang 61. Okey. Baik. So jawapan dia di sini kebetulan sukuan pertama masuk, maka di sini dia akan jadi 61 terima. Koma, tekan kalkulator. Macam mana nak cari hak ni? Pada sukuan ketiga. Tekan kalkulator 180 tambah 61. Jadi 241 darjah. Okay, inilah jawapan akhirnya. Kena faham. Ya. Ni yang penting ni jalan penyelesaian. So yang ni yang penting. Sebab dia kata 4 sukuan tu diterima. Tapi sebab dia positif, jadi yang ni saja. Okay, sebelum tutup kita tengok kalau negatif. Yang ni juga tapi negatif. Negatif 1.804 juga. Okey, tengok. Tan negatif sukuan ke berapa boleh masuk? Lukis raja sebelah dia. Berapa boleh masuk tan? Sukuan mana? Ni kegunaan yang itu ni. Terlalu jangan. Sukuan 2 dengan 4. 2 dan 4. Maknanya apa? Kita nak sudut X tu yang ini 1, yang ini lagi 1. Rujuk balik rajah bulat-bulat itu. Okey? Baik. Cara nak cari dia, masih lagi kita tekan shift tan, jangan ambil lagi yang negatif. Masih tekan macam atas. Ambil positif juga. Okey? Maka yang negatif ni, yang 61 tu bukan duduk di sini tapi dia duduk dalam. Duduk dalam. Okey, sini yang 61. Sini yang 61. So tak bolehlah tulis dekat sini X sama dengan 61. Ini yang selalu pelajar buat. Dia tekan kalkulator dapat 61 terus tulis. Belum ya? Belum. Yang ni yang jaga kalau negatif. Okey, so tekan kalkulator. Macam mana nak cari ni? Kalau sini 61. 180 tolak 61. Kan? Dia dapat apa? 9. 7 kan? Betul tak? Betul tak? 119. Jadi tang ni baru masuk. Jaga hak ni. Hak ni yang selalu budak buat silap. Okey, nak cari hak ni pula. 360 tolak 61 pula. 9 2. Betul tak? Betul tak ni? Betul. Jadi 299 darjah. Baru sempurna. Sebab dia kata dari 0 sampai 360.
Okey, boleh faham sekarang? So dia main lah macam mana pun tengok soalan-soalan nanti dalam buku teks, cuba jawab. Dia boleh jadi macam-macam dekat sini. Sin, cos, tan, second, cosecond, cotangent. Boleh jadi tang ni. Dan sini pun boleh berubah. Kalau dia kata 2x, nak ni dulu, lepas tu baru x. Kalau lah contohlah dia bagi soalan dekat kita cos 2x. Yang ni nampak tak? Nampak. Cos 2x, katalah apa nombor mau di sini. Okey, Balkis nak nombor berapa? Dia mesti sifar point apa-apa ada 4 digit kat belakang. Abang Asad? Sifar point 567. Satu lagi. Sifar point 9. Katalah kita ada nombor ni. Katalah kita ada kesamaan ni. Macam mana kita nak selesai? Soalan dia tu mesti nak cari X. Kena faham? Okey, mesti dia nak cari X. Baik. Kalau lah dia kata dekat kita X tu boleh masuk di antara sifar sampai 360 darjah atau 2 pi. Salah satulah. Kalau dia bagi 360 darjah, kita pakai 360 darjah. Kalau dia bagi 2 pi pun fahamlah ini adalah sampai 360 darjah. Maknanya di sini apa? Ada 4 sukuan. 1, 2, 3, 4 sebab sampai 360. Tetapi tengok pada syarat dia yang minggu lepas cikgu pesan tu, cos positif. Okey, ni cara nak selesai. Ni paling mudah. Yang ni dipanggil trigonometri mudah. Sebab sekali ada lagi hak payah. Ni kita pergi hak mudah dulu. Ya. Okey, baik. So, apa yang perlu kita buat? Step pertama, apa yang perlu kita buat? Sudah tentulah kita kena start dengan sudut dia. Mesti start dengan sudut dia. Mana nak cari? Mesti buat segitiga. Tapi kita ada 4. Cumanya tengok balik dekat sini positif. Cos positif, sukuan mana yang boleh masuk? Pak Abang? Sukuan pertama dengan sukuan keempat. Yes, good. Sukuan pertama dengan sukuan keempat saja. Pasal apa? Pasal cos positif. Kalau sukuan kedua dengan 3 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lah. Sebab kalau negatif baru boleh. Ataupun kalau dia buat plus minus. Kadang-kadang kita tengok kan ada plus minus ni. Boleh masuk ke 4-4. Tapi ni sebab dia kata cos positif. Jadi di sini hanya sukuan pertama dan sukuan keempat sebab syarat dia. Kalau lah dia kata X tu antara sifar sampai 180. Automatik hak bawah ni tak boleh masuk. Tu nak habang awal-awal tu. Dia punya step dia kena tengok. Ya. Okey. Kalau sudut dia 2X, dalam ni adalah 2X. Di sini tak boleh dah nak suh ke, cah ke, tua ke, tak boleh dah. Sebab yang ni. Kalau pecahan, okey. Kan? Ni sebab dia bukan pecahan, maka tak boleh dah fikir suh cah tua. Suh cah tua tu soalan yang sebelum-sebelum ni. Baik. Barulah tekan kalkulator. Apakah sudut ni? Shift cos 0.5679. Habang kat cikgu Sah. 55.40. Kalau tukar pada darjah dan minit, 55, 23, 45.9. 2345. 2345 saat Okey, tu tak boleh naik, maka 23. Minit. Minit dengan point, darjah dan minit lebih tepat. Sebenarnya tak apa, nak darjah pun boleh. Tapi yang sebenarnya cikgu lebih suka kalau kita tukar, tak apa. Okey.
55 darjah 23 minit ni tengok. Oh, sukan pertama. Sukan pertama bolehlah bubuh kat sini. Bolehlah bubuh. 23. Dia masih 2x tau. Dia belum lagi X. Sebab soalan dia mesti nak X. Kalau selesaikan tu mestilah cari X kan. Bila soalan dia mesti kata selesaikan. Selesaikan mesti nak cari X. Baik, jadi cos 2x dia bagi. 2x kita dapat daripada darjah. Kena faham? Okey, koma. Pindah pula sukuan keempat. Macam mana nak cari sukuan keempat? Dah belajar dah sebelum ni. Yang bulat-bulat tu. 55 tekan darjah tu. Lepas tu 23 tekan lagi sekali darjah tu. Kita dapat dah ni. Dapat tak? Tulis. 304 darjah. 30 minit. Ya. Good. Okey, so 304 darjah 37 minit. Okey, tapi nanti Sat belum lagi jawapan. Nanti Sat. Okey, kalau belum lagi jawapan, maknanya apa? Dia nak X. Kita dah faham? Tekan pula, apa perlu buat? Kalau sini 2X, sini X, berapa? Bahagi 2. Tekan terus kalkulator. Dapat apa? 55 darjah, 23 pun darjah. Tekan darjah dia minit tu. Bahagi 2. Dapat apa? Dapat apa? Sebab tak sebut San, nak tulis. 27 darjah 41 minit. 27 darjah 41. Tak boleh ambil 41. Kenapa tak boleh ambil 41? Tu lebih dia tu 30. 30 tu datang daripada 60. 60 saat. 60 saat setengah daripada 60 adalah 30. Maka dia kena naik bundarkan. Okay. 42. Yes. 42. Okey, kawan sebelah dia pula. Bahagi 2 juga. Dapat apa? Darjah 37 bahagi 2. Dapat apa? 152 darjah 18. 152 darjah. Genapkan jadi 19. Yes. Kalau kurang daripada 30 tak payah naik. Lebih pada 30 sampai 59 kena naik. Okey? Baik. Adakah yang ini jawapan? Nanti Sat dulu. Sebab soalan dia X sampai 360. Takkan kot. Ada lagi kot. So kita putar dekat sini. Putar kat sini. Macam mana nak putar? Satu pusingan naik balik sukuan pertama. Macam tu cara dia. Dekat 2x, kena faham? Dekat 2x bukan dekat x. Okey. Baik. So di sini kita dapat apa? Kita nak cari ni. Satu pusingan berapa darjah? Tambah dengan 360. Ya, 360 kena tambahlah kawan ni. Tekan pula kalkulator. 360 tambahlah 55 darjah 23 minit. Tu dapat apa? 415 darjah 23 minit. Ya, 415. Orang lain sama ke? Bersuara. Sama. Okey. Dekat sini pula baru bahagi 2. Melepasi tak lagi 360? Belum kan? Bahagi 2 pula kita dapat 207 darjah 42 minit. ya, bagus. Okey. Agak-agak ada lagi tak? Ada lagi. Mari kita try pula. Kalau ada lagi kita kena buat lagi ya. Okey? Buat lagi. Sebab tu kata jangan kacau di bawah ni biar rajah tu duduk tempat lain.
Tapi kena tunjuk juga. Rajah ni kena tunjuk. Cuma jangan kacau di bawah ni. Okey. Sama juga. Satu pusingan 360. Patah balik sukuan keempat. Oh, tu dia. Okey. Dia tak boleh duduk sukuan kedua, dia tak boleh duduk sukuan ketiga. Dia kena pusing satu pusingan sampai pula sukuan keempat. Maknanya 360 kena tambah 304 darjah 37 minit ni. Dia kena tambah dekat sini, dekat 2x. Kena faham? Okey, tambah 360 tambah 304 darjah 37 minit. Okey, so dapat apa? Dapat 664 darjah. 664 darjah 37 minit. Okey, pusing lagi sekali dah dapat dah. Koma tadi ni. Okey, ni bahagi pula 2 sebab sini 2. Adakah melepasi 360? Belum. Belum lagi, kena terima. So kita dapat 332 19 minit. 319. Good, tolong bagi tahu. Okey. Try dengan kalkulator je. Kalau melebihi selepas dibahagi 2 lebih daripada 360 tak payah terima. Okey, lepas tak? Try. Dengan 1 bahagi 2. Lebih tak? Lebih kan? Okey, bila lebih maka dia berhenti dekat sini. Maka inilah jawapan akhirnya. Faham tak? So ini yang nak kena jaga. Dia kat sini untuk buat yang ni dia ada 3 aja. Sin ke, cos ke, tan ke. Kalau second kena tukar. Cosecond kena tukar. Cotangent kena tukar. Siapa kena tukar? Sebab tak ada lah kalkulator. Tu dia senang nak faham. Kalau komputer tak apa, ada boleh buat terus macam ni. Tapi kalau dah dia tak ada, maka tak boleh buat. Okey. Kena ambil nilai yang 1 per kawan dia. Okey, itu yang pertama yang cikgu nak tunjuk. Okey, katalah yang ini ni cos 1/2x. Contoh. Cos 1/2x. Nilai dia sama. Katalah nilai dia sama. Baik. Terus bubuh siap-siap sebelum terlupa. Okey, kos tak main dah. Maka di sini cuba perhati baik-baik. Kos positif juga. Maka rajah dia pun dalam sukuan pertama dengan keempat. Sebab syarat dia sampai 360. So dalam ni adalah setengah x. Nampak tak? Dia berubah dah. Tadi 2x. Sekarang dah jadi setengah x. Setengah x ni lah kita nak cari. Setengah x ni nak cari, sudah tentulah kena shift cos macam tadi. Nilai dia mesti sama. Kita ambil yang positif. Mesti sama. Walaupun nilai ni sama, dia berlaku dekat sini 55 darjah 23 minit. Dan kalau pusingan dalam jatuh sukuan keempat, sama juga kes dia 304 darjah 37 minit. Okey. Barulah jalan di bawah pula. X sama dengan apa perlu buat yang ni? Nak bahagi lagi ke dengan 2? Perlu buat apa? Darab. Okey, cuba darab. X sama dengan darab 255 darjah 23 minit ni darab 2. 110 darjah 46 minit. 110 darjah 46 minit. 46. Kan? Okey, yang ni pula darab dengan 2.
Apa dapat? darjah. Dah lebih daripada 360, maka jangan ambil. Tulis, potong balik tak apa. Baik tak payah tulis. Dah lebih dah. Dah 600 lebih dah. Bila darab dengan 2, maka jawapan dia sebiji je. Nampak tak? Kalau setengah untung. Kalau setengah untung lah sebab dia darab. Sama juga kalau 1/3 ke 1/4 ke, macam ni lah jawab dia. Dia di sini kita tak pakai formula dia tau. Dia kata rumus berganda 2x ada. Sini rumus separuh minggu lepas ada. Tak payah. Sebab kalau dah ada trigonometri mudah macam ni, terus saja buat. Okey? Baik. Sekarang katalah kita ada yang ni pula. Dia berbeza tu. Soalan dia boleh tanya ni dah kita tengok. Soalan dia macam-macam dia boleh tanya. Tak lagi buat sendiri. Okey. Dia boleh tanya juga kalau cikgu ambil sin. Sin 2x sama dengan katalah negatif. Okey, apa nak buh kat belakang? Ainina. Ainina kah? Ya saya negatif 0.4886. Nampak tak? Nak buh nombor je 4 biji kat belakang. Dia kata nombor apa pun boleh lah. Asalkan 0 point. Jangan main 0 point pun betul. Kan? Okey. So sekarang ni cikgu nak suruh buat sendiri dulu Sat. Lepas tu kita check jawapan Sat lagi. Okey. So tapi kita tengok dulu. Yang ni sukuan ke berapa ni? Masih lagi X tu di antara 0 sampai 360. Biasanya soalan dia macam ni lah 1/2 pi ya. Okey. Sukuan ke berapa? Sin negatif. Bukan pertama dengan 4. Sukan keempat. Ya. 3 dengan 4. 3, 4. 2x duduk dalam ni, kena faham. Okey, duduk dalam tu pula, sorry. Aduh. 2x tu duduk dekat sini. Tapi kita kena cari hak dalam dulu Ustaz. Okey, yang ni 2x. Tapi tadi sukan pertama dia boleh duduk dalam tu lah. Sukan ketiga tak boleh dah. Sebab 2x tak mungkin akan dapat sudut tirus. Okey. Baik, so kita bubuh siap-siap. 2x dekat sini. Cari dekat rajah. Apa nombor nak bubuh kat sini? Okey, cuba dulu. Dan kalau boleh pusing, pusing lagi. Masa ini kita check. Buat dulu dalam masa berapa minit nak bagi? Tak puluhan jam tak? 5 minit boleh kot no? Sampai 5 minit nak jawab. Kan? Buah ni Sat. Okey, dalam 2-3 minit buat dulu. Sat je nak jawab. Sat je. Apa nombor di sini? Koma, lepas tu cari X dia selesai. Ini penyelesaian yang paling basic sekali lah. Paling rendah penyelesaian nak cari nilai X. Dia boleh ubah macam-macam trigo yang kita dah belajar sebelum ni. Dah belum? Dah. Alright, cantik. Mari kita check. Okey, bagi tahu kat cikgu je jawapan dulu. Sebab kita nak check betul tak betul ke. Check. Satu betul tang mana-mana. Okey, X berapa? Tengok betul dah X dia tu yang dah dapat. Kalau betul tu maknanya bagus lah, cakap lah tu. Alright, mari kita tengok. Okey, X dapat berapa? Beritahu cikgu. Cek betul ke tak? Alright. So di sini tengok. Langkah pertama, sudut dia tak akan mungkin jadi negatif kan? Sudut tak boleh mungkin jadi negatif sebab dia duduk dalam sukuan pertama dekat 360, dia mesti lawan jam. Kalau negatif dia kena ikut jam. Ni ikut jam. Ni lawan jam. Okey? Jadi di sini langkah yang pertama, kita jangan tekan lagi hak negatif ni.
Bila guna kalkulator tu, jangan tekan lagi yang negatif. Sebab kita nak cari sudut dalam. Dah faham? Kita nak sudut dalam ni, sudut kecil je. Sekejap kita tahu sini berapa, sini berapa. Dia sudut dalam yang kita nak. Sebab tu cikgu kata jangan lagi boh negatif. Kalau boh negatif sebiji je dapat. Rugi lah. Kita ada 2 biji sudut. Sini satu, sini satu. Kan rugi. Okey. Kalau tekan di sini, shift sin 0.4896. Berapa darjah dapat? Masuk dalam rajah dulu. Berapa darjah dapat? Okey, so kita dapat 29 darjah. Di sini kena nak 29 darjah 19 minit. Sebab 51 di belakang. Betul tak? Ya. Jadi di sini tau. Jangan sekali-kali masuk kat sini. Yang ini yang selalu pelajar buat silap. Dia tengok dalam komputer, dalam kalkulator dia tu, dia terus bubuh. Bukan. Okey, dia duduk di sini. 29 darjah 19 minit. Kan? Baik. Jadi, untuk tahu sudut ni, 2x ni, sudah tentulah ingat balik hak bulatan hari tu. Apa perlu buat? Untuk dapat sudut ni? Tuan-tuan dah apa buat? 180 tambah dia. Kan? 180 tambah 29 darjah 19 minit. Dapat apa? 209 darjah. Betul tak? Masih 2x. 19 minit. Macam mana boleh tadi dia dapat negatif? Sudut tak mungkin negatif. Tu ingat sampai bila-bila. Baik. Kedua sudut ni pula. Okey. Dalam ni yang ni. Apa pula perlu buat? 360 tolak. Ya, 360 kena tolak dia pula. Tolak kan? 29 darjah 19 minit. So kita dapat 330 darjah 41 minit. Betul tak? Ya. Alright. Baik. Jangan cari lagi hak belakang-belakang tu nanti Sat. Tengok dulu Sat. Kalau kita nak X, apa perlu buat? 9 darjah 19 minit bahagi 2. Siapa tak faham bagi tahu nah? Ya, bagus. Siapa punya tak set? Jawapan yang pertama dah betul. Bagus. Macam tu lah. Baguslah tu dah dapat jawapan. Itu yang kita nak. Ini yang kita nak. Okey, siap. 1. Yang kedua. Betul tak? 165 darjah 21 minit ni. Ambil betul. Mana? 330 darjah 41 minit bahagi 2. Okey, so 165 darjah 21 minit. Betul. Tahniah. Betul kan? Dia kena duduk sebaris. Jangan turun di bawah, tak cantik. Bagi duduk sebaris. Kalau panjang lah dia, tak apa. Ya? Okey. Yang ketiga ni, kita boleh buat shortcut je. Tang ni tak payah tulis dah, tak apa. Guna kalkulator je. 360 tambah hak pertama ni sama dengan dulu. Lepas tu baru bahagi 2. Boh kat sini. Lagi cepat. So tak payah tunjuk dah pun tak apa tang ni. Hak ni tak penting dah, hak ni yang penting. Boleh dah guna kalkulator. Tapi 2 ni kena tunjuk dulu.
Sebab dia datang daripada rajah ni. Okey, so maknanya 360 tambah, semua orang boleh buat 19 minit sama dengan dulu, lepas tu bahagi 2, cek tengok. Oh, masih boleh terima. Kalau masih boleh terima, maknanya terimalah. Maknanya terimalah kat situ. Jangan pula tak terima. Dah kita kata, oh boleh terima dah sebelum 360, terimalah. Maka ni boleh terima. So tak payah dah nak tunjuk. Oh situ. Selamat. Okay. Baik. Yang keempat. Sudah tentulah 360 kena tambah hak kedua ni pula. Boleh faham? Satu pusingan. Balik kepada sukuan keempat. 330 darjah 41 minit. Sama dengan dulu. Lepas tu baru bahagi 2. 345 darjah 21. Alright, cantik. Betul. Kan selamat. Macam tu kena koma lah. Koma. So kita ada 4 biji kalau kira lagi sekali pun. 360 tambah kawan, tambah yang apa ni? Yang ni 360 tambah 360 tambah dia 2 pusingan. Yang ni untuk 1 pusingan. Mesti lebih lah. Tahun ni pun 345 dah. Okey. Ini trigonometri mudah dulu. So check sama ada dia negatif atau positif di trigo. Di trigo, bukan di sudut. Di trigo di sini. Di sudut tak mungkin. Tak mungkin negatif. Kalau negatif pun tak apa, tak ada masalah. 360 tolaklah dia. Dia kira kat bawah. Boleh juga. Kalau sudut ni, saya kan dah belajar dah sudut negatif. Tapi biasanya dalam kes yang macam ni, positif lah. Okay, biasanya. Bukannya payah pun. Selalu orang nak kata trigonometri ni payah. Sebab kita kata trigonometri payah. Okey. Tak payah sebenarnya. Boleh dah? Alright. Ada apa nak tanya? Tanya Nan. Jangan tak tanya. Panggil je cikgu. Baik. Seterusnya kita pergi kalaulah yang bukan trigonometri mudah. Yang ni favourite lah. Yang ni favourite soalan. Contoh 12. Ini boleh ikut. 12 sin kuasa 2 X. Tolak sin X. Okey, lepas tu tolak 1. Yang ni try. Mari kita let start. Okey, semula ya. Let. Apa jawapan dalam kalkulator? Duduk tengah kalkulator ni. Dia nak tunggu jawapan ya? Ni berpeluang pecahan. 1/3. 1/3 dengan? Jadi 1/4. Alright. Maksudnya boleh faktor lah. Logik lah. 3Y dengan 4Y dapat 12. Y kuasa 2. Betul ya? Okay, so di sini nak kena buat apa? Yang ni tak sepatutnya lah. Tak tahu kan? Dah belajar lah banyak dah yang ni. Okay. Kan? So 3Y tolak 1. Di sini 4Y tambah 1. Akan dapat faktor dia. Okey. So yang kita nak tengok adalah 2 biji ni. 2 biji ni. Nampak tak ni? Sin X sama dengan Y. Y 1/3. Jadi sin X adalah 1/3 lah. Baru boleh buat macam tadi. Yang ni yang kita nak. Kita kena modify dulu. Kalau dia bukan trigonometri mudah, memang kena modify dulu. Okey, ni sebiji. Satu lagi pula. Dia 2 biji tu. Y dia 2 biji, maka sin X dia akan jadi 2 biji jugalah. Yang ni akan jadi sin X sama dengan negatif 1/4. Barulah boleh buat kerja macam tadi.
Ni sukuan pertama dengan kedua. Yang ni sukuan ketiga dengan sukuan keempat. Jadikan dia perpuluhan ke, tak perpuluhan pun tak apalah. Okey? Nampak tak? Lepas daripada ni cikgu tak cerita dah tahu dah cara tadi. Hak ni yang cikgu nak kena explain bagi dapat trigonometri mudah. Lepas tu teruskan sendirilah macam tadi. Okey? Selagi tak main benda ni, jangan duk buat segitiga lagi. Sebab yang ni. Ini trigonometri payah lagi. Dapat trigonometri mudah, boleh dah teruskan. Jadi untuk dapat jawapan dari sini akan dapat mungkin 2 biji. Sini pun akan dapat 2 biji. Jadi X, jawapan akhir yang susun ikut menaik. Koma. Itu baru jawapan akhir kita. Ini cikgu tinggalkan sebagai kerja rumah. Kita nak pergi tengok hak lain pula yang melibatkan penukaran daripada payah kepada mudah. Okay, macam mana kita nak buka dia? Satu ada sin, satu ada cos. Lepas tu pula sin X tambah 30. Nak jadi tan tak boleh sebab sudut tak sama. Okey, maka pegang pula rumus sudut majmuk A tambah B. Pakai pula rumus sudut majmuk. Ni A tambah B pula. Tadi sin A tambah B, sin A cos B tambah cos A sin B. Maka di sini pun kenalah macam tu juga. Buka dulu. Okey. Sin X cos 30 tambah cos X sin 30. Ni yang cikgu kata tu kegunaan tu. Belah kanan sama dulu. Okey. Macam mana pula nak pisahkan mereka? Okey. Cos 30. Bolehlah kalau nak tekan kalkulator pun. Tak payah pakai segitiga 30 pun tak apa. Sebab di sini nak mencari nilai boleh perpuluhan. So tak ada masalah. Tekan kalkulator cos 30 berapa abang kita pisah? 866 sifar kan? Okey, tambah cos X. Pasal juga. Sin 30, semua orang tahu dah. Setengah boleh, 0.5 boleh. Ini sudut khas, sudah ajak dah itu. Sebelah kanan tak usik. Alright. Ringkas lagi. Mana yang boleh? Macam algebra biasa. Okey, sin dengan cos. Okey, so sin duk seorang boleh. Boleh kita tulis 0.866 sifar duduk depan. Macam biasalah. Macam 2x, 2 sin x, 3 sin x. Apa lah. Yang ni dia boleh jadi 2 cos X asal. Tolak kawan ni. 0.5 boleh duduk depan. Baru dia sama buah rekian dengan buah rekian, buah rambutan dengan buah rambutan. Kan? Yang ni boleh tolak. 2 cos X ni macam 2Y tolak setengah Y lah. Faham macam tu lah. Ini boleh tolak sebab dia sama. Anun dia sama. Macam tu. Okey, so sebelah kiri sama dulu. Okey, apa dapat sebelah kanan? 2 tolak 1/2. 2 tolak setengah. 2 tolak 0.5 lah, senang cakap. Apa? 2 tolak 0.5. RM2. Tolak 5 kupang. 1.5. 1.5 cos X. Nampak tak? Dah sampai dah. Okey, sekarang yang trigo asingkan, yang nombor asingkan. So cos boleh turun bawah,
1.5, 0.86 turun bawah. Buka tepat. Ini biasa ada algebra je. Okey, simple cos siapa? Bolehlah jauh buat kerja. Yang ni tekan je lah kalkulator berapa? 1.5 bagi 0.866. 1 point ambil 4 juga ya. Kalau trigo kita biasanya kita ambil 4 tepat perpuluhan. Jadi 1.7321 kan? Ya. Okey. Barulah boleh start buat segitiga. Tan positif. Kurang berapa terima? 1 dengan 3. Sebab tu pentingnya ASTC tu. Hak bulatan awal-awal cikgu bagi tu. Hak ni banyak guna dia. Lepas tu teruslah buat macam tadi. Tak perlu pusing lah sebab ada X saja. Tengok sini 1, tengok sini 1. Siap. Pebo. Siap. Selagi tak dapat sin konstan tak boleh. Di atas ni kena pandai-pandai. Salin. Salin yang dulu. Lepas tu cari sendiri lah X tu. Ambil satu lagi sebagai contoh. Lepas ni yang lain-lain tu kena pandai-pandai lah. Macam mana kita nak pisahkan jadi satu saja anu. Tan duk seorang-seorang. Ni. Bagi jadi tan duk seorang-seorang. Okey. Pi per 4 berapa darjah? 80 bagi 4 dapat berapa? Andaikan pi tu 80 darjah lah kan? 45. 45. So kita tahu dah. Tang ni mesti 45 darjah. Besar sikit lah. Okay, so tang ni mesti 45 darjah. Tahu dah. Sebab kita pakai 45 lah. Senang nak buat kerja. Kita pakai 45. So anggapkan yang ini A. Yang 45 ni sebagai B. Pecah pula ikut rumus tan. Ni tan A tambah B. Nampak tak kerja? Dia macam-macam je pakai je ni. Ni pun kena pakai juga. Ni semua ni dia boleh masuk dalam satu soalan. Ya. So di sini kena ingat. Formula tan A tambah B. Ni tak apa sebab dia tan X saja. Tak apa, tak kacau. Sebab dah tan dah biar pi dulu. Jangan tukar lagi. Cikgu nak ajak tukar aja. Lepas tu pandai-pandai lah nak cari nilai pakai sukuan tadi nah. 3 di sini besar-besar sebab dia ada per tan X. Sebab kita pakai X kat atas. Tan X darab 1 tan X lah. Okey, sama dengan 0. Lepas tu pandai-pandai nak buat algebra. Yang ni tak boleh mati tau. Tak boleh mati. Lepas tu kena pandai-pandai lah buat penukaran algebra saja. Yang ni kena darab dengan 1 tolak tan X pula. Nampak tak dia punya soalan tu cukup canggih. Okey, kena darab 1 tolak tan X sebab nak hilangkan penyebut dia tu. Ataupun nak bagi jadi penyebut sama. Yang atas tak apa. Buka terus tak apa dah. Kalau nampak tu boleh buka terus lah. Okey. So kalau cikgu tinggal tadi sebab yang ni naik atas ada 0. Betul tak? Tapi tulislah. 1 tolak tan X. Jadikan penyebut dia sama ya. Sama dengan 0. Okey, so atas buka lagi. Dia punyalah panjang. 2 tan X. Baru dia jumpa kuasa 2. Jumpa kuasa 2 kena buat macam tadi. Tak ada pilihan. Yang ni tak kacau. Okey, ambil saja. Yang ni automatik 0. Okey. Barulah nampak. Okey, yang kuasa 2 duduk depan. Sekejap lagi dah pecah dapat tan duduk seorang-seorang baru boleh terus. Yang ni. Ni boleh ada kawan. 2 tambah 3. 5. Kita susun dulu tak apa. Lepas tu tolak 3. Equal 0.
Okey. Bila nak faktor, jangan ada negatif untuk A. Kalau tidak, sekali lagi tak betul faktor dia. Maka darab dengan negatif lah semuanya. Di sini akan jadi 2 tan kuasa 2X tolak 5 tan X tambah 3 equal 0. Sampai sini baru let. Tan X tu dengan satu unknown. Tadi kita pakai X, lah ni kita pakai T lah. Pakai T. Macam-macam boleh pakai, tak ada masalah. Okey, sekarang try. Masukkan 2T kuasa 2 tolak 5T tambah 3 equal 0. Okey, cuba faktor tengok dengan guna kalkulator. Kalkulator dia guna X lah kan. Dapat T berapa? Tu dia nak. Yang ni boleh faktor. Sebab nak. Berapa T dapat? Dia mesti dapat 2 biji T daripada kalkulator. Lepas tu baru kita faktor dia. Okey, hebat tak? Berapa dapat? 3 per 2. 3 per 2 dengan 1. 3 per 2 dengan 1. Okey, mari kita cek betul tak ni. 2T tolak 3. T tolak 1. 2T kuasa 2 betul. Negatif 2 tolak 3 betul. Positif 3 betul. Alright. Faktor kita betul. Barulah ambil balik tan X sama dengan kawan ni. Cari inilah X. Tan X sama dengan kawan ni. Cari inilah X. X sama dengan susun balik. Siap. Selagi tak ada benda ni, memang tak boleh buat kerja. So kita ambil balik sebab T tadi kita pinjam sekejap adalah tan X. Di sini kita boleh buh perpuluhan, tak apa. Ataupun tekan kalkulator. Shift tan dalam kurungan 3 per 2. Shift tan dalam kurungan untuk buat dalam darjah sekejap lagi. Ni tan X sama dengan 1. Ingat gerah pun tak apa no. Tan X saya 1 tekan kalkulator dah tak apa. 1 boleh. Dah tentu sini 45. Sebab tan 45 adalah 1. Yang ni boleh tahu dah. Yang ni kena buah rajah kita ada. Okey, 1 yang pertama dengan ketiga. Okey, dua-dua positif. Yang ni untuk yang X pertama. Kena buat tempat lain. Okey, so yang boleh carilah kat sini. X dia berapa, bubuh sini. Ni boleh positif dua-dua. Lepas tu hak ni pula juga pertama, juga ketiga, buat baru. 45 darjah tahu dah. Maka tahulah sudut ni. Dengan cepat. Ni boleh cepat dapat cepat yang ni. Sebab kita tahu dia adalah sudut khas. Okey, so X boleh tahu dah tang ni. 45 dengan sukuan ketiga 225. Pula darjah kat dia. Jangan kata ada jawapan lagi. Kena cari hak ni, lepas tu susun balik. X sama dengan, tengok siapa dulu duduk. Dia akan dapat 4 biji lah. 1, 2, 3, 4. Oh, hebat Trigo. Trigo sesangatlah hebatnya. Alright, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Clear ke?